Apabila anda pisahkan perkataan hyperpigmentasi, anda akan dapat perkataan hyper yang bermaksud berlebihan atau lebih ya. Anda akan dapat perkataan pigmentasi yang bermaksud warna semula jadi tisu kulit. Apabila digabungkan, hyperpigmentasi ia bermakna lebihan warna semula jadi ataupun melanin ataupun pigment pada kulit ya. Apabila penghasilan melanin dalam kulit anda ni lebih banyak daripada biasa, dia akan dilihat sebagai tumpukan gelap dengan mata kasar kita lah ya, bintik-bintik gelap ataupun perubahan warna kulit yang lebih gelap berbanding kulit sekitarnya. Jadi anda boleh anggap hyperpigmentasi ini sebagai istilah umum untuk menerangkan mana-mana keadaan di mana pigmen kulit yang gelap daripada asal berbanding kulit sekitar. Melasma. Melasma ni sejenis hyperpigmentation yang berpunca daripada perubahan hormon semasa hamil. Maksudnya kebanyakannya memang berlaku pada wanita lah, yang hamil kan perempuan kan. Jangan pula mengaku hamil ada melasma pula kat situ. Dia boleh muncul. Melasma ni dia boleh muncul pada mana-mana bahagian badan, tapi biasanya ada pada kawasan sekitar perut dan cenderung juga tumbuh di kawasan muka. Dan dipercayai bahawa ada setengah orang bila mana dia dah melahirkan baby ya, dan berlaku penurunan hormon ketika itu, maka melasma ni dengan secara automatiknya hilang juga. Kedua adalah sunspots ataupun solar lentigen. Kalau kita dengar sunspot tu bermakna dia datang daripada cahaya matahari lah. So pendedahan kepada sinar cahaya matahari secara direct atau indirect dan berpanjangan akan menyebabkan kulit ni dia akan menghasilkan melanin berlebihan untuk tujuan melindungi sel sebenarnya. Tapi bila kita nampak dari luar kulit, dia akan nampak macam bintik-bintik atau tompok-tompok gelap pada kawasan yang terdedah pada sinar matahari. So actually it is your skin in action dengan tujuan untuk protect the skin cell. Itu tujuan dia. Tapi tak cantik lah dipandang mata kan. Dah lah tu tak sekata pula tu tompok sana, tompok sini. So usually we want to do something so that kita boleh pudarkan tompok-tompok tersebut. Baik, jenis hyperpigmentation yang ketiga ni pun popular juga. Nama dia adalah post-inflammatory hyperpigmentation atau PIH, yang biasanya berpunca daripada kecederaan yang berlaku pada kulit, keradangan yang berlaku pada kulit. Sebab tu dia post-inflammatory, post selepas, inflammatory keadaan yang meradang. So biasanya keadaan meradang ni boleh disebabkan luka-luka, kita bergeser dengan ranting, dahan, pokok ke kecederaan lah, ataupun jerawat. Jerawat juga, jerawat yang jenis inflammatory acne yang meradang, bila dia pulih dia akan menyebabkan kawasan tersebut menjadi gelap-gelap ataupun hyperpigmentation. Kenapa bekas jerawat ambil masa yang lama dan sukar nak hilang ya, adalah kerana ramai orang menggunakan produk dengan bahan aktif yang terlalu tinggi. Yes, pada asalnya contohnya mereka pakai produk yang mengandungi acid exfoliating toner sebagai contohnya untuk hilangkan bekas hitam tu, bekas-bekas jerawat tu. Tapi pakai terlalu banyak produk dengan bahan aktif yang tinggi dan bahan aktif pula pada kadar yang tinggi, itu akan menjejaskan skin barrier, akan menyebabkan berlakunya over exfoliation, kemudian membawa kepada irritation, dan itulah yang menyebabkan bekas-bekas jerawat ni jadi tak hilang-hilang. Kerap menyentuh atau memicit kawasan bekas jerawat. Ada orang kan dah hilang dah jerawat tu, tapi dia nak pastikan tak ada isi dalam jerawat tu. Dia duk picit, dia duk pegang, dia duk garu. Itu akan menyebabkan berlakunya friction ya, pergeseran kat tangan kita ni kan, dan pergeseran membawa kepada irritation, membawa kepada inflammation akan membawa kepada warna hitam-hitam lah, post-inflammatory hyperpigmentation. Itu sebab dia tak hilang-hilang. Sebab itulah dah selalu cakap, jangan garu, jangan picit. Bahan pertama yang bagus untuk merawat jeragat dan jerawat adalah vitamin C. Yes, vitamin C. Jangan ambil buah oren tenis dekat muka. Bukan vitamin C itu yang saya maksudkan. Bahan vitamin C ni kalau dekat dalam produk, kadang-kadang dia tak tulislah nama vitamin C itu. Ya? Dia tulis namanya, kalau kat senarai tu dia tulis L-ascorbic acid ke, ataupun ascorbic acid saja, ataupun mana-mana derivatif ataupun terbitan kepada vitamin C itu tadi. Contoh paling popular ascorbic glucoside lah. Tu ada juga yang lain-lain. Macam mana pula vitamin C membantu untuk merawat jeragat? Senang saja. Salah satu sifat vitamin C ni adalah bila kita sapu vitamin C pada kulit,
Kulit kita ni dia ada satu sel yang dipanggil melanocyte yang mana memerlukan sejenis enzim yang dipanggil tyrosinase untuk menghasilkan melanin. Kena faham ya, jeragat ni adalah diakibatkan oleh betapa sangat aktifnya sel ni tadi ya. So salah satu cara untuk menghentikan penghasilan melanin adalah pastikan sel penghasil melanin ni, melanocyte ni tidak terima enzim tyrosinase itu. So apa yang boleh menyebabkan enzim tyrosinase itu tidak diterima oleh melanocyte? Vitamin C. Vitamin C menghalang enzim tyrosinase daripada sampai kepada melanocyte. So hyperpigmentation boleh dikurangkan. Vitamin C. Niacinamide boleh membantu menghalang melanosom daripada berpindah kepada sel kulit. So dengan cara itu sel kulit kita ni akan bertambah cerah lah. Malah ada kajian menunjukkan penggunaan niacinamide kalau kita guna sampai 5%, dia boleh menyebabkan hyperpigmentation tu berkurangan dan kulit jadi semakin cerah dalam tempoh 4 minggu penggunaan. Saya sebut kat sini 2 ke 5% ya, sebab saya tahu ada di luar sana produk yang niacinamide-nya sangat tinggi. Kalau anda mempunyai rutin asas yang kukuh, saya tak halang. Tetapi kalau anda baru mahu bermula, saya tidak galakkan untuk anda pakai produk dengan kandungan niacinamide yang agak tinggi terus ya. So take it slow, take it low and gradually increase it as you use it. Manfaat retinol ni datang daripada sifat bahan ini yang boleh membantu mempercepatkan kitaran sel kulit ya. So sel kulit kita ni, kitaran ni semakin lama semakin perlahan bila kita tua. So bila kita guna retinol boleh bantu percepatkan proses kitaran sel kulit dan itu bermakna apa-apa yang berlaku pada kulit kita pun boleh dicepatkan pemulihannya. So bayangkan permukaan kulit kita ni gelap. So bila kitaran sel kulit tu dipercepatkan, so sel kulit yang baru yang cantik akan muncul ke atas lebih cepat dan dalam keadaan yang lebih baik. Jadi dengan cara itu jeragat boleh dipudarkan. So retinol ya. Janganlah cuba benda-benda yang lain dahulu sebab bagi saya retinol ni kalau nak pakai dia ada banyak pilihan. Mulakanlah dengan retinol dahulu sebab ada banyak produk yang lain yang mungkin dia kategori keluarga retinol juga tapi dia punya peratusan ataupun kekasaran dia, kekuatan daripada kulit tu agak tinggi. So I think retinol is safe for you to use dengan syarat mulakan dulu dengan kadar yang rendah lah seperti mana produk-produk yang lain. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.